Jadinya saya pun kejutkan suami saya lah. Bang, jalan bang. Bang, bangun bang, jalan bang. Ish, awak ni kenapa ni? Bang, jalanlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan sampaikan pada hari ini anda anggaplah sebagai satu orang kata hiburan sahaja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih lagi kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah berkenaan dengan orang yang keluar outstation. Ada yang kisah yang pertama tu berkenaan dengan seorang isteri yang mengikut suami dia tu keluar outstation sewaktu suami dia tu memandu lori. Dan yang kedua tu satu pengalaman di mana dia pergi outstation bekerja di Indonesia. Jadinya kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okay guys, untuk kisah yang pertama macam yang KSM katakan tadi ya, kisah berkenaan dengan outstation ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam sejahtera kepada anda semua ya. Kisah ni terjadi sewaktu saya mengikuti suami saya outstation pada satu hari Jumaat tahun 2003. Tarikh kejadian ni saya tak berapa ingat sangatlah tarikh tepat-tepat dia, tapi seingat saya hari Jumaat. Jadinya suami saya ni bekerja sebagai seorang pemandu lori kontena lah, yang sering kali outstation untuk menghantar barang-barang dia lah. Dan jika hari outstation dia jatuh pada hari Jumaat ni, saya biasanya akan mengikuti suami saya ni untuk pergi menghantar barang ni. Dan kami selalunya akan bawa anak-anak lah, orang kata semua sekali ikut. Jadi nak dijadikan cerita lah, semasa terjadinya pengalaman seram yang saya bakal ceritakan ni, yang saya bawa ni cumalah anak saya seorang je yang berumur 4 tahun. Yang ketika tu, inilah anak saya yang paling kecil sekali. Okay. Kami gerak daripada Selangor ke Kuala Terengganu ni pada hari Jumaat tu lah. Malam Jumaat tu. Kiranya Jumaat malam Sabtu lah di waktu tu. Jadi disebabkan kami ni gerak agak lewat lah waktu tu. Semasa dalam perjalanan untuk ke Terengganu ni, sesampai di Kuantan ni, suami saya dah start rasa mengantuk tau. Dia dah macam bawa pun dah macam tak sentuh harga bawa je kan. Dan yelah, kami memikirkan keselamatan sebenarnya waktu tu. Dan waktu ni pun ramai juga orang menggunakan jalan raya. Tak naklah orang katakan selfish kan, teruskan memandu walaupun dah tahu dah mengantuk waktu tu. Jadinya suami saya pun membuat keputusan untuk nak berhenti sebentar untuk berehat, bagi menghilangkan mengantuk je dia tu. Jadinya dalam perjalanan tu lah, suami mengambil keputusan untuk berhenti rehat dekat Shell dekat Kuantan tu, yang betul-betul bersebelahan dengan pangkalan TUDM Kuantan tu. Semasa suami saya ni hendak melelapkan mata tu lah saya pun rasa macam nak terkencing pun ada kan. Jadinya saya pun minta izin daripada suami saya ni untuk keluar pergi ke tandas. Bang, saya pergi tandas kejap boleh ya? Ada tak abang nak kirim apa-apa ke kan? Sebab saya nak turun ni. Tak ada apa-apa lah, pergilah. Jadinya memandangkan kami berhenti dekat Shell waktu tu dan anak saya pun tengah tidur. Jadi mudahlah saya ni untuk pergi ke tandas. Dan sepulangnya saya daripada tandas tu, taklah saya ni terus naik lori kan, sebabnya perjalanan tu agak jauh lah. Membuatkan badan saya ni dah rasa lengur-lengur sebenarnya. Jadi saya pun buat stretching sikit lah. Orang kata longgar-longgarkan sikit otot-otot ni kan, sebelum saya naik semula ke atas lori. Dan sebaik saja saya duduk dekat dalam lori ni, saya pun buka tingkap tau. Zin.
kerana waktu tu memang sejuk sangat tau. Yalah, lori punya aircon kan memanglah sejuk. Kerananya penghawa dingin lori ni memanglah sangat sejuk. Terasa sejuknya sehingga ke tulang tau waktu tu. Jadinya, nak dijadikan ceritalah semasa saya sedang membuka tingkap ni lah. Saya terpandang tau ke arah dalam pagar penggalan TUDM tu yang terletak betul-betul bersebelahan dengan Shell tau. Jadinya kat dalam penggalan TUDM tu adalah beberapa biji pondok, dan masa saya terpandang ke dalam camp tu, saya ternampak lah ada sesusuk tubuh macam perempuan tau, macam pakai telekung, sedang duduk, tapi dia punya duduk tu dia membelakangi saya tau. Saya nampak belakang dia je lah. Dan saya pun fikir mungkinlah wanita tu adalah orang kata orang yang melawat-lawat datang ke situ kan. Tanpa waktu tu saya sedari yang jam telah pun menunjukkan pukul 2 pagi tau waktu tu. So dengan perasaan yang saya ni orang kata kepo kan, nak tahu sangat apa benda perempuan tu buat kat situ waktu tu, saya pun kejap-kejap saya pandang. Kejap-kejap saya pandang tau perempuan tu. Jadinya untuk kali kedua saya pandang tau perempuan tu lagi. Tengok dia masih duduk dalam posisi yang sama tau macam mula-mula waktu tu. Jadi saya pun tengok kan perempuan ni. Saya perhatikan je tau. Dan untuk kali ketiganya, saya menoleh lagi sekali. Betul-betul lah tengok wanita tu betul-betul. Dan dalam masa yang sama, alangkah terkejutnya saya kerana wanita tersebut turut menoleh memandang ke arah saya tau waktu tu. So dalam keadaan yang waktu ni, perempuan tu macam mana tau? Dia punya kepala je yang berputar ke belakang. Bayangkanlah bagaimanalah perasaan saya waktu tu. Rasa nak menangis dah. Tapi dah tak terkeluar, suara tak terkeluar, air mata pun dah tak terkeluar. Dengan kelang kabutnya saya ni, cepat-cepat saya tutup tingkap tu. Zip. Dan masa tu jugalah anak kecil saya ni menangis. Jadinya saya pun kejutkan suami saya ni lah. Bang, jalan bang. Bang, bangun bang, jalan bang. Ish, awak ni kenapa ni? Bang, jalanlah dulu. Dan waktu ni saya cuma kata, tak ada apa-apa lah bang. Kita jalan dulu boleh tak? Nanti kita berhenti kat tempat lain je. Jadinya waktu ni bila suami saya perasan yang saya ni dah macam huru-hara waktu tu, suami saya pun keluarkanlah kepala dia kat tingkap tu untuk nak melihat apa yang terjadi waktu tu. Dan tanpa berlengah masa, dia terus pun hidupkan enjin. Dan kami pun meneruskan perjalanan lah. Mungkin juga dia melihat apa yang saya lihat tadi sebenarnya. Dan sepanjang perjalanan kami menuju ke tempat rehat yang lain ni lah, tak ada apa-apa pun gangguan yang terjadi. Cumanya, anak saya yang masih kecil ni menangis tak berhenti-henti. Sehinggalah kami sampai ke kawasan rehat yang lebih ramai umat manusia kat situ kan. Dan di sanalah suami saya ni menenangkan anak kecil saya ni sehinggalah dia tertidur semula. Setelah berehat kat tempat yang baru ni, orang kata yang tempat yang ramai orang sikit lah. Dan orang kata penat pun dah hilang, mengantuk pun dah hilang. Jadi kami pun meneruskan perjalanan ke destinasi yang dituju. Dan kami pulang semula ke Selangor dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah, benda yang kami lihat tu tidak mengikut kami balik. Dan ini adalah kisah pembukaan pada malam ni berkenaan dengan kisah-kisah outstation ni. Macam mana anda rasa dengan kisah ni kan? Semoga anda terhibur. Jadinya kita terus dengan kisah outstation yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni kata dia kisah dia ni sewaktu dia pergi bekerja outstation di Indonesia sana. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kisah ni berlaku pada minggu terakhir Disember tahun 2016 macam tu. Dan saya ni selalulah ditugaskan untuk ke sebuah perusahaan di daerah Cicirung, Jawa Barat tu. Biasanya saya akan membuat kerja-kerja inspection lah dekat sana. Di antara 1 atau 2 minggu lah lebih kurang saya akan berada dekat sana ni. Jadinya pada malam minggu terakhir kali ni, saya bertiga lah bersama lagi 2 orang kolik saya yang saya gelarkan sebagai seorang nama dia Amran. Yang Amran ni dia duduk orang kata teman saya lah daripada Malaysia. Sama juga dengan yang Burhan ni, dia ni daripada Indonesia lah, kawan daripada Indonesia. Sama bekerja dengan saya. Jadi sebelum ni,
kami menetap di sebelah hotel lah. Hotel yang dekat dengan kawasan tempat kami bekerja je. Tapi memandangkan kami ni nak rasa selesa sikit lah. Sebab hotel tu tak berapa selesa agaknya kan. Jadinya kami pun memilih lah hotel yang lebih baik. Tapi agak jauh sikit lah. Sebabnya tempat dia tu lebih kurang 1 ataupun 1,5 jam. Kalau daripada hotel tempat yang saya menginap ni, kami menginap ni nak pergi ke tempat kerja tu. Jadi hampir seminggu lah kami ni ulang alik. Satu hari perjalanan pergi tu 1 jam, 1,5 jam macam tu. Tapi tak ada masalah pun waktu tu. Sehinggalah tiba pada malam tahun baru 2017 tu. Seperti biasa, bila New Year ni, biasalah kan musim cuti kan, cuti umum macam tu. Dan kebanyakan jalan raya dekat sana ni memang sangat-sangat sesak tau. Dek kerana orang ni keluar semua beramai-ramai untuk nak menyambut tahun baru. Walaupun waktu tu public holiday lah. Kami ni, biasalah kuli kata dia kan, bekerja seperti biasa pada malam tersebut. Yalah, kami kena melakukan kerja pemeriksaan pada waktu malam. Sehinggalah pagi. Memandangkan pada siang hari ni, kilang tersebut ni masih lagi beroperasi. Jadinya oleh kerana jalan raya utama ni sibuk dengan banyak kereta waktu tu, dengan jam dia apa semua kan, kami bertiga terpaksalah menggunakan jalan kampung yang agak sempit untuk nak pergi ke tempat kerja tau. Dan kira-kira jam 8 malam, kami bergerak ke tempat kerja. Amran dan Borhan duduk di hadapan dan saya ni seorang-seorang duduk kat belakang waktu tu. Memandangkan Borhan ni adalah orang yang tempatan. Orang-orang Indonesia ni juga, dialah ditugaskan untuk memandu. Dialah memandu kenderaan pada malam tu. Perjalanan lancar je macam biasa. Melalui jalan kampung yang memang sempit tau. Berbukit-bukit, bengkang-bengkok jalan tu kerana kami melalui kawasan pegunungan kat situ. Tiba-tiba Borhan ni break mengejut tau. Serta hampir terbabas di tepi lereng bukit tu. Saya yang duduk paling belakang tercampak sikit ke depan tau waktu tu. Bro, kenapa kau ni break mengejut macam ni kan? Nasib baik tak terjun kereta ni. Kau okey tak? Borhan, kau okey tak bro? Saya bertanya pada Borhan yang mandu kereta waktu tu. Tapi waktu ni Borhan tu dah macam terdiam tau. Terkaku je. Macam tu jugalah si Amran. Dua-dua dah terdiam tau yang kat depan ni. Setelah beberapa kali lah saya tanya, barulah Borhan ni berkata, Mas, enggak apa-apalah. Nanti aku ceritakan sampai aja di tempat kerja. Ya, bukan di sini ya ceritanya. Lah bila melihatkan respon si Borhan tu macam tu, saya dah boleh agak dah ni kan. Mesti ada sesuatu yang tak baik telah berlaku waktu tu. Dan kami pun start balik semula kenderaan ni, teruskan perjalanan semula. Dan kami pun meneruskan perjalanan semula lah untuk meneruskan perjalanan untuk pergi ke tempat kerjanya. Dan saya ni waktu ni agak bersyukur lah kerana kereta kami ni tak jatuh ke lereng bukit. Kalau jatuh ke dalam gaung tu, tak tahulah macam mana apa yang jadi sekarang pada kami ni kan. Dan setelah sampailah kami di kawasan kilang waktu tu, kami dapati kawasan kilang ni memang gelap dan hanya ada pondok pengawal saja yang ada orang bertugas waktu tu. Lah pada dalam hati saya lah mungkin lah sebabnya esok kan cuti umum kan. Ni malam New Year jadinya memanglah tutup. Jadi daripada pintu utama kawasan industri ke kilang tersebut ni mengambil masa lebih kurang 5 ke 8 minit macam tu untuk nak sampai ke kilang tu lah. Kerana kilang tersebut ni berada di kedudukan yang paling belakang sekali tau. Dan kawasan kilang ni juga tidak berapa jauh daripada bekas gunung berapi yang sekarang ni dah tak aktif katanya. Dan agak sejuk lah berkabus pada malam hari tu. Dan ketibaan kami di kilang tu disambut oleh 4 orang pekerja tempatan tau, yang akan membantu melakukan kerja-kerja pemeriksaan ni lah. Jadi pada malam itu kami bekerja bertujuh lah. Maksudnya kami bekerja selama 7 orang lah. Kami grup A dan grup B macam tu lah Sebelum melakukan kerja pemeriksaan ni lah, saya pun dah bertanya pada si Borhan ni. Bro, tadi kau kata kau nak cerita. Cerita lah apa benda yang jadi tadi. Oh mas, hal tadi ya. Jadinya si Borhan pun ceritalah. Menurut Borhan, ketika dia berada di lereng bukit tersebut ni, secara tiba-tiba je satu kelibat seperti pocong tau telah melompat secara tiba-tiba, melompat kat depan kereta kita orang tu dan menyebabkan dia ni terkejut lah. Hampir dia terbabas melanggar ke lereng bukit tu. Dan waktu Borhan bercerita ni, saya dah memang rasa tak sedap hati sangat-sangat tau. Dan saya tengok si Amran ni, muka pun dah pucat dah macam tu. Dan untuk makluman anda semualah, racking di warehouse ni lebih kurang dalam 100 meter panjang tau, daripada point A ke point B, serta mempunyai
automated crane sendiri dekat tengah-tengah antara point A dengan point B. Tengah-tengah tu dia ada crane lah untuk pergerakan daripada point A ke point B ni. Jadi pekerja tempatan ni yang berempat tadi, dia orang jaga kat point A. Dan saya bertiga ni pula, saya, Amran, Borhan ni berada dekat point B tau. Dan jarak antara kami ni ialah 100 meter lah macam saya kata tadi je. Dan kami menggunakan WhatsApp sebagai WhatsApp voice tu kan, untuk berkomunikasi lah. Dan sewaktu kita orang buat kerja malam tu, semuanya berjalan dengan lancar je. Sehinggalah jam-jam terakhir lah kita orang tengah buat, orang kata buat kerja kita orang ni, buat kerja leveling ni dekat 4 point yang terakhir ni. Dan alatan kami ni tidak dapat diset dengan betul secara manual. Sedangkan sebelum-sebelum tu di beberapa point yang kami buat sebelum ni, semuanya okey, dapat settle dengan cepat je. Tapi di point yang terakhir ni, dah sampai kita orang ni hampir-hampir berputus asa lah kerana tak dapat nak menyelesaikan tugasan tu. Dan secara tiba-tiba, handphone kita orang bertiga ni tak ada line, tak ada coverage. Walaupun dekat handphone tu menunjukkan full bar, ada siap tulis 4G lagi. Jadinya kita orang bertiga dekat point B ni langsung tak dapat nak berkomunikasi lagi tau dengan kawan-kawan kita orang yang 4 orang dekat point A tu. Dan secara tiba-tiba jugalah kami bertiga ni melihat tau, train daripada point A ni datang ke point B tau. Agak lajulah train tu waktu tu. Dan pada mulanya kami menyangkakan yang train tersebut ni dikontrol oleh rakan kami dekat point A tu. Tapi dalam masa yang sama, kami mendengar tau jeritan daripada rakan kami di point A tu. Kata dia, "Weh, tepi. Bukan kita orang yang kontrol benda tu." Dan kerana crane tersebut ni berjalan ke arah kami dengan sendiri tu, tanpa kawalan mereka tau. Jadi kita orang bertiga bertindaklah menjauhkan diri daripada crane tersebut ni bagi mengelakkan sebarang perkara buruk berlaku lah. Jadi setelah crane tersebut sampai dekat tempat point B kami ni, secara tiba-tiba crane tersebut berpatah balik, pergi balik semula, pergi point A balik semula. Dan kami bertujuh waktu ni menjadi memang takut lah waktu tu. Dan kita orang pun cubalah sedaya upaya untuk nak menyiapkan kerja ni dengan cepat-cepat waktu tu. Huru-hara kita orang. Alhamdulillah. Dan bila dah siap kerja kita orang ni, kita orang pun kemas-kemas lah untuk nak balik. Jadi setelah berjumpa dengan kawan-kawan yang ada dekat point A ni, dia orang pun mengatakan yang dia orang ni terlihat ada objek seperti pocong tengah melompat-lompat dekat atas rack yang berketinggian rack tu 40 meter tau. Pada mulanya dia orang ni dah memang takut sangat dan dia orang ingat nak cabut macam tu je, nak tinggalkan tempat kerja. Tapi bila memikirkan yang kami bertiga ni masih ada dekat point B ni, mereka pun batalkan je lah hasrat tu kan. Tak sampai hati nak buat macam tu. Dan hampir jam 5 pagi waktu tu, kami bertiga pun keluar daripada kawasan kilang ni dan pergi ke kereta untuk nak pulang lah waktu tu. Dan pada waktu tu, kawasan ni memang sangat-sangat berkabus tau. Dengan jarak penglihatan yang amat-amat terlihat waktu tu, setelah keluar daripada kawasan kilang ni, kami dapati satu tayar belakang kereta kami ni telah bocor. Dan kami terpaksa mengambil keputusan waktu tu untuk berhenti sekejap dekat kawasan gelap tu. So dalam kegelapan malam tu lah, dengan sejuknya, dengan kabusnya ni, kita orang pun berusaha lah nak tukar tayar yang bocor tu pada tayar spare. Jadinya bila dah selesai apa semua kan, kami pun memulakan perjalanan semula untuk pergi ke main gate ni tau. Dan sekali lagi kami dapati tayar yang mana tadi bocor tu bocor lagi sekali dekat tempat yang sama pula tu. Makanya terpaksalah kami bersetuju, okey Borhan, kau bawa kereta je. Jadi aku dengan Amran, kita orang jalan kaki je lah, tak apalah. Jadi setelah Borhan berlalu dengan tayar kereta dia yang bocor, berjalan lah kan sampai dekat main gate tu, saya pun meneruskan berjalan kaki bersama dengan Amran waktu tu. Dan pada waktu tu kami betul-betul tawakal sangat-sangat tau. Dengan gelapnya, dengan berkabus dia waktu tu kan. Jadinya kita orang pun jalan kan. Yelah, ditambah pula dengan sebelum ni dah jadi macam-macam kan. Mana tak takutnya kami. Tapi alhamdulillah, tak ada apa-apa pun yang berlaku sepanjang kami berjalan kaki selama 15 ke 20 minit tu tau. Dan setelah sampai dekat main gate ni lah, kami lihat si Borhan tengah membetulkan tayar yang bocor tu kau dekat kedai yang berhampiran kat situ. Nasib baiklah dekat sana ni ada kedai, orang kata tu kedai tayar ni yang buka 24 jam. Yelah, untuk pengetahuan semua lah, main gate ni terletak dekat kawasan industri yang dekat Pekan Kecil tau. Jadinya adalah kedai yang buka 24 jam, kedai tayar lah. Sebab kat situ memang kawasan perindustrian. Jadi setelah siap semua, kami pun pulang ke hotel. Dan pada petang itu jugalah saya bertolak semula pulang ke Malaysia. Dan maaflah kata dia,
Mungkin cerita saya ni tak begitu seram, tapi inilah pengalaman yang paling misteri. Walaupun banyak negara-negara yang saya pernah pergi untuk outstation ni, tapi ini adalah antara pengalaman yang paling seram yang saya pernah lalui. Dan sekian. Okey, ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Okey tak? Okey. Sebab KSM ada satu lagi kisah untuk terakhirlah kisah untuk malam ni. So kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, sampailah kita ke kisah yang terakhir untuk malam ni ya. Okey, untuk kisah yang terakhir ni, kisahnya datang daripada Encik Hairi. Okey, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM. Waalaikumsalam. Okey, saya nak kongsikan pengalaman seram rakan saya yang bernama Wan yang bekerja sebagai seorang pencuci kapet. Kita terus dengan kisah dia. Okey, si Wan ni bekerja, orang kata tukang bersih-bersihkan kapet macam tu lah. Jadi pada satu hari tu, dia telah ditugaskan untuk mencuci satu kapet ni lah yang agak besar lah kapet dia tu kan. Dan bila Wan buka gulungan kapet ni, biasa kita nak hantar kapet untuk cuci ni, dia akan digulung-gulung kan. Okay, so Wan pun buka dia punya ikatan tu, dia buka, dia bentangkan kapet tu kan. Jadi dah buka gulungan kapet ni, bau kapet ni dia tak macam bau biasa tau. Sebab kalau bau biasa, kalau kapet berabuk-rabuk ni kan biasalah bau kepam macam tu kan. Tapi bau kapet ni lain macam tau. Bau dia macam busuk, dia macam bau hanyir macam tu tau. Dan jadinya atas pada tanggungjawab kerja lah. Wan pun buat kerja macam biasa je. Okey, sekadar sedikit perkongsian ilmu lah. Kat sini dia ada ajar macam mana langkah-langkah cara nak membersihkan kapet ni kata dia. So langkah-langkah pembersihan kapet ni macam ni tau kata dia. First of all, bila dah buka kapet semua, kita dah vacuum. Vacuum dulu, bersihkan dulu segala-gala habuk segala semua biar bersih daripada habuk. Lepas tu kena bancuh air sabun. Bancuh dengan campur chemical dia apa semualah untuk kapet tersebut lah. Jadinya setelah dibancuh semua, perlulah disiram pada atas kapet tersebut lah. Jadi dah siram, biarkan sekejap macam tu kan, agaknya biar kotoran tu longgar apa semua. Barulah kita akan cuci menggunakan mesin tau. Dan sewaktu Wan cuci kapet tu dengan menggunakan mesin tu lah, bau hanyir tu makin naik tau. Makin kuat tau bau dia. Dan bau hanyir tu macam bau hanyir darah waktu tu. Dan waktu ni Wan masih lagi tak fikirkan apa-apa. Masih tekun dia membersihkan kapet tu tau. Dia pun berus. Lupa kejadian ni terjadi sewaktu malam tau. Waktu tu yang kapet ni terakhir sekali sebelum tutup kedai. Pukul 10 malam macam tu. Dan si Wan ni tengah bersihkan kapet tu. Basuh kan. Yang peliknya, makin dibasuh, makin kuat bau hanyir darah tu. Makin lama makin kuat. Sampainya hampir termuntahlah si Wan ni waktu nak membersihkan kapet tu. Dan seterusnya, dia pun kena keringkan tau. Dia kena keringkan kapet tu dengan menggunakan dry machine kata dia. Dah siap basuh apa semua, Wan pun kena keringkan lah kapet tu. Dan setelah selesai apa semua kerja-kerja dia ni, air kotor kapet tersebut akan dikumpulkan dan dibuang pada satu tempat tau. Wan perasan waktu ni, warna air sabun tu, bekas cucian kapet tu, warna dia macam warna coklat kemerah-merahan tau macam tu. Dan cerita seram tu bermula lah apabila Wan pergi membuang air kotor kapet tersebut lah. Dia buangkan air kotor kapet tu dalam sinki tau, yang akan direct pergi longkang kat belakang kedai waktu tu. Dan apabila dah siap buang air kotoran tu ke dalam sinki tu, Wan pun teruslah angkat barang-barang bekas-bekas cuci apa semua barang-barang dah cuci tadi yang digunakan untuk mencuci tadi. Dia pun terus pergi ke belakang kedai, di mana di situlah Wan kena simpan peralatan-peralatan membasuh kapet tu tadi. Tiba dekat belakang kedai tu, Wan dengar tau bunyi. Dari jauh Wan nampak tau satu kelibat makhluk ni tengah menungging kat situ sambil meminum air kapet tu daripada lubang paip yang di mana keluarnya air cucian kapet tu tadi. Dan waktu ni Wan tu pelik tau. Waktu ni daripada jauh waktu ni kan, siapa pula lah yang nak minum air kotor kapet macam tu kan. Dan bila Wan pergi dekat ke situ sebab nak simpan barang-barang tadi,
Alangkah terkejutnya si Wan ni apabila dia nampak kelibat yang berpakaian dengan kain putih koyak rabak tau, dengan rambut kusut masai waktu tu, dengan lidah yang terjeli-jeli, sedang menadarkan muka dia macam orang tengah ambil wuduk dekat situ. Rupa-rupanya yang minum tu adalah Cik Ponti. Wan apa lagi waktu tu terus tercampak barang-barang dia semua bawa tadi tu dan terus berlari ke depan. Dan Wan dengar dekat belakang tu Cik Ponti tu dan Wan apa lagi terus masuk ke dalam kereta dan terus pecut kereta dia tanpa lihat ke belakang. Dan demam jugalah lepas tu si Wan ni selama 5 hari. Sebab ini katanya adalah first time dia ternampak ataupun melalui perkara-perkara yang seram macam ni. Rupa-rupanya bos Wan beritahulah air kotor kapet tu adalah bercampur dengan darah, kata dia. Yalah, bos Wan je lah yang tahu daripada mana datang kapet tu, sebab yang terima kapet tu untuk dicuci adalah bos Wan kan. Wallahu alam. Sebab itulah bau hanyir darah ni kuat sewaktu membasuh kapet tu. Dan orang kata bau hanyir darah manusia ni dengan bau hanyir darah haiwan ni lain tau bau dia. Kalau bau hanyir darah manusia ni, dia punya busuk tu lain macam. Dia punya hanyir tu lagi hanyir daripada bau darah haiwan ni. Jadi lepas habis daripada demam ni, Wan tak lagi bekerja sebagai pembersih kapet dengan bos dia. Dan itulah kejadian yang menimpa rakan saya. Tamat, sekian. Jadinya macam mana anda rasa dengan kisah-kisah seram pada malam ni? Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Dan terima kasih pada anda yang sudi mendengar kisah seram Malaysia ni sehingga habis. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.